Ada yang nak lagi? Minta share. Ada yang nak naik? Bola ni nak balik je. Baru 42 minit ni. 48. Lambat. Ha. Ada juga tu kan, dalam posting tu saya tengok ada yang juga menyifatkan yang dia suruh saman kita pula sebab Ada yang bertanya ni, Datuk, apakah rakyat akan dipaksa vaksin? Korang tak baca soalan ni? Banyak ni soalan-soalan ni. soalan dalam TikTok. Soalan dalam TikTok. Saya nak beritahu kan. Saya yakin kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni tidak akan buat seperti mana yang dibuat oleh kerajaan terdahulu kan. Kalau kerajaan terdahulu ni tuan-tuan kena faham ada di antara mereka tu dah berlebihan pun dia tambah lagi. Sebab dia ada manfaat ke atas pembelian. Tetapi saya tak nampaklah kerajaan di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar yang hari ini cukup menekankan soal penjimatan kan. Contohnya macam baru ni bila senarai orang yang patut mengiringi rombongan ke US itu pun banyak dipotong apatah lagi benda-benda yang berkaitan dengan soal tuan malah kita telah meminta supaya satu kertas putih dibentangkan dan siasatan dibuat dengan sehabis baik bagi memastikan mereka yang mengambil kesempatan melalui proses pembelian ataupun pembekalan dapat disiasat dan mereka yang bertanggungjawab dapat dihadapkan ke muka pengadilan. So saya tak nampak di bawah kerajaan Datuk Seri Anwar ni dia akan paksa orang, insyaAllah. Tugas dan tanggungjawab kerajaan ialah pastikan bekalan vaksin ada kalau rakyat nak ambil. Tetapi tidak sepatutnya dipaksa ke atas rakyat Malaysia. Cukuplah apa yang KJ buat dulu, Muhyiddin buat dulu kita harap benda ni tak akan berlaku. Okey, zaman Ismail Sabri pun beliau telah melonggarkan. Tidak ada paksaan zaman Datuk Seri Ismail Sabri. Dan kita harap zaman PMX pun tidak ada paksaan, insyaAllah. Okey? Ada lagi? Ada tu? Tak ada. Tak ada soalan. Tu apa pandangan tu kalau kerajaan Bernas nak selaraskan harga jualan beras import ni? Kita nak selaraskan tak boleh. Sebab beras import ni dia ada banyak kategori. Dia ada banyak grade. Kalau beras import 5% hancur, saya rasa apa yang kerajaan buat tu dah lebih kurang macam selaras juga. Contohnya macam di Sabah Sarawak, beras import 5% hancur ni dijual dengan harga hanya RM31. Tetapi kos yang terpaksa dibelanjakan oleh kerajaan setiap kampit tu kerajaan subsidi RM9.50. It's not small. It's a very big amount of money. Macam sekarang ni bila kita ada masalah bekalan beras ni disebabkan masalah import ni, adakah kita perlu kembali ke sebuah negara pertanian seperti zaman sebelum Mahathir dulu? Saya yakin salah satu perkara yang ada dalam otak Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan ni ialah untuk memastikan bahawa kita punya kadar kebergantungan kepada sumber-sumber di luar dapat dikurangkan. Tidak kira lah dari segi sudut produk-produk pertanian ke, dari segi sudut produk-produk penternakan ke, dari segi sudut makanan ruji macam beras ni ke, sudah pasti contohnya macam peruntukan 3 bilion yang dipohon untuk buat terusan di Kedah dan Perlis, itu adalah sebahagian daripada usaha untuk memastikan beras ni dapat kita, padi ni dapat kita tanam 5 musim dalam tempoh 2 tahun. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan
bekalan beras tempatan, supaya kita tidak bergantung terlalu banyak dengan beras luar. Sama juga baru-baru ni YB Rafizi Ramli mengumumkan tentang usaha untuk menternak lembu di Negeri Sembilan balik, seperti mana yang dulu kita pernah buat di NFC. Ini juga bagi mengurangkan kadar kebergantungan kita kepada daging-daging daripada luar. So saya yakin kerajaan hari ini akan pastikan bahawa kita akan tingkatkan produktiviti untuk barang-barang keperluan asas makanan ni, supaya kita tidak terlalu bergantung kepada luar. Okey? Ada lagi? Tok, satu kan last. Dalam pernyataan Zahid semasa jelajah presiden di peringkat bahagian kan, presiden ada cakap yang Anwar Ibrahim ni lebih menjaga UMNO berbanding ada sesetengah ahli UMNO tu sendiri. Saya rasa Dato' Zahid cuba nak memberi gambaran bahawa keikhlasan Dato' Seri Anwar bersama dengan kita ni, sehingga kan ada kala-kala bila mana contohnya lah bila presiden dihentam kiri kanan depan belakang, Dato' Seri Anwar pertahankan parti kita ni lebih hebat daripada pemimpin-pemimpin kita pertahankan parti. So saya rasa presiden cuba memberikan signal lah kepada semua kepimpinan parti dan akaumbi parti. Sepatutnya kita sama-sama jaga parti kita ni. Bila pemimpin kita dihentam oleh musuh, sepatutnya kita backup, bukan kita tolong bantu viralkan apa yang musuh hentam pemimpin kita. Ini yang berlaku sekarang ni. Kalau semua orang memainkan peranan masing-masing, merapatkan saf, mengukuhkan barisan, tak adalah orang buat kerja gila, nak ajak presiden berdebat lah, ataupun tolong viralkan apa yang musuh hantar ke. Benda-benda macam ini menunjukkan bahawa kita tidak ada jati diri, kita tidak ada kesetiaan pada parti. Kita boleh berbeza pandangan, tak ada masalah, tetapi jangan sampai perbuatan kita, tingkah laku kita, tindakan kita merugikan parti kita. Kerana bila parti hilang undi, parti hilang sokongan, orang akan hilang respect pada parti. Bila orang hilang respect pada parti, orang akan pandang parti kita ni sebelah mata dia, tidak rita. Orang tidak akan hormat pada parti kita. So itu sebab hari ni ahli parti kena lupakan persengketaan yang lama, cuba rapatkan saf, kita berdiri teguh bersama dengan kepimpinan UMNO sedia ada, dan kita berdiri teguh di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang menjadi ketua kepada gabungan kerajaan perpaduan. InsyaAllah kalau semua orang boleh mainkan peranan, kita lihat bagaimana pelangai ini bukan satu tempat yang mudah untuk kita menang. Jumlah pengundi Melayu lebih 80%, dan kita boleh menang. Biarlah mereka mendabik dada, mereka kata BN hanya dapat 52% orang Melayu. Betul, memang di pelangai undi Melayu yang PM dapat, yang Barisan Nasional dapat cuma 52%. Tetapi kena ingat, orang Melayu kena ingat, BN yang difitnah teruk ni pun masih dapat 52%, dan kita dapat 97% pengundi Cina. Apa maknanya? Maknanya masa depan BN ni sangat cerah, sebab kita masih memperolehi lebih daripada separuh undi Melayu. Tanpa undi bukan Melayu pun kita masih boleh menang. Tetapi dengan adanya undi daripada masyarakat Cina, masyarakat India, orang asli, masyarakat orang asli, Kadazan Dusun Sabah Sarawak, maka kita akan membuat Perikatan Nasional berputih mata. Kita akan buat Perikatan Nasional berputih mata. Dan tindakan mengundi Perikatan Nasional adalah satu tindakan
umpama merosakkan undi kalian, kerana mengundi parti yang tak boleh memerintah. Sebab dia hanya fokus Bumi Putera, dan Bumi Putera tidak 100% bersama mereka. Kalau Bumi Putera 100% bersama mereka, mungkin mereka boleh menang lagi. Tetapi kalau di pelangai yang mereka menabik dada, mereka mengawal kawasan Felda dan sebagainya pun, mereka menang di Kemahal pun baru 4 undi, di Kemasul pun baru 200 lebih undi. Kita menang di Cemomoy pun 182 undi. Kalau itu pun mereka nak mendabik dada, berat lah. Sebab realiti dia, tidak ada satu parti politik yang boleh stabil. Nak menang boleh, kalau parti Melayu nak menang hanya dengan sokongan orang Melayu boleh, tetapi tidak akan stabil. Contohnya, kalau itu hari tidak ada atas lompat parti, Muhyiddin dapat mencuri 10 wakil rakyat kita, mereka boleh bentuk kerajaan. Tapi berapa ramai? 115 orang. Kalau 114 orang Muhyiddin jadi Perdana Menteri pun boleh hilang jawatan Perdana Menteri, terpaksa serah pada Ismail Sabri. Ismail Sabri pun menjadi Perdana Menteri pun tak kuat, tak stabil, disebabkan hanya ada 114. Jadi kalau tambah lagi 115, di mana datang kestabilan tu? Nak tukar, kalau kata lepas 100 hari menteri-menteri kabinet tu tak perform, boleh tukar? Tak boleh. Tidak ada kestabilan. So kerajaan yang stabil hanya boleh datang sekiranya kerajaan itu mendapat lebih daripada separuh ataupun separuh undi orang Melayu, tetapi dalam masa yang sama mendapat sokongan bukan Melayu sama. Ini je formula yang membolehkan sesebuah kerajaan itu stabil. Unless satu hari nanti kita boleh tengok undi yang diperolehi oleh Barisan Nasional boleh kembali. Kita dapat undi daripada orang Melayu, kita juga boleh dapat undi daripada bukan Melayu macam dulu. Itu mungkin. Okay? Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Tok cakap macam tu, rasa macam nak